Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas maya biologi tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk topik yang terakhir dalam bab 4 iaitu 4.5 asid nukleik. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat menyenaraikan unsur dalam asid nukleik, menerangkan struktur nukleotida iaitu base bernitrogen, gula ribosa atau gula deoksiribosa dan fosfat. Seterusnya, menghuraikan struktur polinukleotida iaitu sama ada asid deoksiribonukleik iaitu DNA ataupun asid ribonukleik iaitu RNA. Seterusnya, mewajarkan kepentingan asid nukleik dalam sel sama ada sebagai pembawa maklumat pewarisan ataupun dalam penghasilan protein. Dan akhir sekali, dapat memerihalkan pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Asid nukleik merupakan sebahagian organik. Maka, asid nukleik terbentuk daripada unsur karbon. Selain daripada karbon, terdapat juga unsur hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Dalam erti kata yang lain, asid nukleik merupakan polimer yang dibentuk daripada monomer nukleotida. Jadi, apa itu nukleotida? Ini adalah struktur nukleotida di mana kita wakili dengan bulatan untuk menunjukkan kehadiran kumpulan fosfat, pentagon di tengah-tengah untuk mewakili gula pentosa dan base bernitrogen. Jadi pastikan anda tahu bagaimana nak lukis nukleotida. Terdapat dua jenis asid nukleik yang anda perlu tahu, iaitu DNA dan RNA. Dalam erti kata yang lain, DNA dan RNA merupakan asid nukleik. Maka, kedua-duanya dibentuk daripada monomer nukleotida. Jadi, apa perbezaan DNA dan RNA? Adakah nukleotidanya juga sama ataupun berbeza? Jom kita lihat apa perbezaannya. Kedua-dua DNA dan RNA, kalau anda lihat, terdiri daripada nukleotida yang bentuknya sama sahaja, iaitu ada kumpulan fosfat, gula pentosa dan base nitrogen. Jadi, dua-dua mempunyai kumpulan fosfat. Tetapi, gula pentosa adalah berbeza. Walaupun dua-dua mempunyai gula pentosa bagi DNA dikenali sebagai gula deoksiribosa. Manakala, gula pentosa bagi RNA merupakan gula ribosa. Base bernitrogen pula untuk DNA terdiri daripada adenina yang diwakili dengan huruf A, timina huruf T, guanina huruf G, sitosina huruf C. Jadi di sini kita tak guna huruf S kerana kita ikut perkataan bahasa Inggeris, cytosine, yang bermula dengan huruf C. Base bernitrogen dalam RNA pula adalah adenina, masih diwakili dengan huruf A, uracil yang diwakili dengan huruf U, guanina, G, sitosina, C. Dapatkah anda kenal pasti perbezaan dari segi base bernitrogennya? Ya, DNA mempunyai timina, manakala RNA mengandungi base bernitrogen uracil.
Sekarang kita akan lihat dengan lebih terperinci tentang DNA. DNA juga dikenali dengan nama asid deoksiribonukleik. DNA terdiri daripada dua rantaian polinukleotida yang berpintal untuk membentuk heliks ganda dua. Jadi ada dua rantai, iaitu rantaian yang kita sebut sebagai polinukleotida. Ingat, poli bermaksud banyak. Jadi polinukleotida terbentuk daripada gabungan banyak nukleotida. Lihat gambar yang ditunjukkan. Jadi bila dia berpintal, akhirnya terbentuklah heliks ganda 2. Jika dibuka pintalannya, inilah struktur yang kita boleh nampak pada DNA. Jadi dapatkah anda kenal pasti monomer bagi DNA? Ya, so ini merupakan nukleotida yang terdiri daripada kumpulan fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. Jadi apabila banyak nukleotida bergabung, maka kita akan dapat polinukleotida. Untuk DNA, bukannya ada satu, tetapi ada dua rantaian polinukleotida. Dan kalau anda perhatikan betul-betul, anda akan dapati kedua-dua rantaian ini adalah anti-selari ataupun anti-parallel. Iaitu kalau kita lihat, yang ni menghala ke atas, yang rantaian di sebelahnya menghala ke bawah. Kumpulan base bernitrogen, okey, di tengah-tengah ini, pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Jadi yang membolehkan kedua-dua rantai ini diikat bersama adalah disebabkan oleh ikatan hidrogen antara base bernitrogen. Adenina akan berpasangan dengan thymina, sementara guanina hanya akan berpasangan dengan sitosina. Yang ni anda perlu ingat, iaitu adenina hanya akan berpasangan dengan thymina, manakala guanina hanya akan berpasangan dengan sitosina. Akhirnya, apabila dua rantai polinukleotida ini berpintal, dapatlah heliks ganda 2. Sekarang kita lihat pula tentang RNA, iaitu asid ribonukleik. Struktur RNA terdiri daripada rantai polinukleotida tunggal. Ingat, DNA terdiri daripada dua rantaian polinukleotida, manakala RNA hanyalah satu sahaja rantai polinukleotida. Dan ianya juga lebih pendek berbanding DNA. Jadi lihat pada gambar yang ditunjukkan, ini merupakan rantai polinukleotida bagi RNA, iaitu masih lagi terdiri daripada monomer nukleotida yang terdiri daripada kumpulan fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. Jadi apabila nukleotida yang banyak bergabung, maka dapatlah rantai polinukleotida. Tetapi perhatikan betul-betul pada base bernitrogen. Base bernitrogen bagi RNA ialah adenina, guanina, sitosina dan urasil. Jadi RNA kita tak akan jumpa thymina. Thymina di dalam DNA digantikan dengan urasil. Terdapat 3 jenis RNA utama, iaitu RNA pengutus yang kita boleh gunakan singkatan mRNA, di mana M merujuk kepada messenger, pengutus. RNA ribosom yang kita gunakan singkatan rRNA,
di mana R merujuk kepada ribosomal RNA dan RNA pemindah yang kita guna singkatan tRNA sebab T merujuk kepada transfer RNA pemindah. Ketiga-tiga RNA terlibat dalam proses sintesis protein. Apakah kepentingan asid nukleik dalam sel? Jadi kita tahu bahawa DNA adalah penting sebagai pembawa maklumat pewarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. Contohnya, DNA lah yang menentukan sama ada kita tinggi ataupun rendah. DNA jugalah yang menentukan jenis rambut ataupun warna kulit kita. DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen. Jadi ingat, base bernitrogen inilah yang bertindak sebagai kod. Dan kod ini akan digunakan untuk mensintesis polipeptida yang akhirnya akan membentuk protein. Cikgu ulang ya, kod genetik yang terdapat pada DNA terdiri daripada base bernitrogen. Kod ini digunakan untuk mensintesis polipeptida. Polipeptida digunakan untuk membentuk protein dan protein-protein inilah yang akan menentukan ciri sesuatu organisma hidup. Kod genetik yang ditulis adalah dalam satu siri urutan 3 base yang akan menentukan urutan asid amino dalam protein. Jadi ingat, kod terdiri daripada 3 base bernitrogen. Bermaksud urutan 3 base menentukan satu jenis asid amino. Urutan base 3 base yang berikutnya akan menentukan asid amino yang kedua. Urutan 3 base yang seterusnya akan menentukan asid amino yang ketiga. Jadi apabila asid amino yang banyak bergabung, akhirnya akan membentuk polipeptida dan akhirnya protein. Satu perkara yang anda perlu ingat, walaupun kod genetik terdapat pada DNA, DNA tidak dapat membawa maklumat genetik tersebut ke ribosom bagi mensintesis protein. Jadi, DNA memerlukan postman. Siapakah itu postman yang membawa maklumat daripada DNA? Postman-nya adalah mRNA yang kita belajar sebelum ini, iaitu messenger RNA. Jadi, kod genetik daripada DNA akan disalin pada mRNA. Apabila maklumat tadi dipindahkan kepada mRNA, maka ianya masih lagi dalam satu siri urutan 3 base. Contohnya, kita ada urutan base adenina, uracil dan guanina. Dan ini merupakan kod bagi asid amino methionina. 3 base, 1 asid amino. Jadi, mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana maklumat atau kod genetik pada DNA dipindahkan kepada mRNA. Prosesnya adalah transkripsi. Lihat gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan heliks ganda 2 DNA yang terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Semasa proses transkripsi, ada bahagian-bahagian tertentu pada DNA yang mana pintalannya dibuka. Maka terdedahlah kod
genetik yang terdapat pada DNA, iaitu kod yang terdapat pada base bernitrogen. Anda kena ingat, di dalam nukleus sememangnya sudah ada banyak nukleotida bebas. Apabila pintalan heliks ganda 2 dibuka, maka semua nukleotida bebas tadi akan datang dan membentuk ikatan. Tapi kita kena ingat bahawa padanan itu mestilah melibatkan base bernitrogen yang sepadan. Contohnya, timina hanya dengan adenina. Adenina dengan timina, tetapi memandangkan ini merupakan mRNA yang sedang terbentuk, tidak ada timina, sebaliknya diganti dengan uracil, guanina dengan sitosina dan seterusnya, maka terbentuklah mRNA. Jadi maklumat atau kod genetik pada DNA disalin ke dalam mRNA. Lihat animasi ini, di mana apabila pintalan itu dibuka, maka kita ada nukleotida yang datang dan membentuk ikatan, dan akhirnya ini adalah mRNA yang baru. mRNA merupakan messenger RNA yang salin maklumat daripada DNA untuk dibawa keluar ke ribosom bagi mensintesis protein. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Kodon mRNA. Kodon di sini merujuk kepada urutan 3 base. Urutan 3 base pada mRNA kemudiannya perlu diterjemah kepada urutan asid amino. Proses ini dikenali sebagai translasi. Jadi lihat pula gambar di bawah. Cikgu ulang, DNA mengandungi kod genetik dalam urutan base bernitrogen. Maklumat ini menentukan ciri organisme. Tetapi maklumat ini tidak dapat dibawa keluar daripada nukleus, iaitu ke ribosom. Maka maklumat ataupun kod genetik disalin oleh mRNA, yang mana mRNA akan bawa ke ribosom. Ingat, setiap 3 urutan base akan menentukan satu jenis asid amino. Maka asid amino yang banyak bergabung membentuk polipeptida. Lihat animasi ini merupakan ribosom, kat bawah ini merupakan mRNA. Jadi, tengok setiap 3 base menentukan satu jenis asid amino. 3 dapat satu jenis asid amino. 3 lagi, satu lagi asid amino. Jadi asid amino ini akan bergabung membentuk ikatan peptida dan akhirnya membentuk polipeptida. Jadi sekarang kita lihat satu lagi animasi untuk menunjukkan bagaimana kod genetik pada DNA akhirnya membentuk protein. Jadi mula dengan transkripsi, pintalan dibuka, kod genetik pada base pada DNA digunakan sebagai template bagi menghasilkan mRNA. Maka mRNA inilah yang akan ke sitoplasma dan bergabung dengan ribosom. Kodon mRNA merujuk kepada urutan 3 base akan digunakan untuk menentukan satu jenis asid amino. Ingat, 3 base menentukan
satu jenis asid amino. Maka setiap asid amino ini akhirnya akan bergabung bagi membentuk polipeptida dan akhirnya protein. Jadi ini adalah satu lagi gambar ringkasan iaitu daripada DNA, proses transkripsi membolehkan kod genetik dipindahkan kepada mRNA. Iaitu ini merupakan kodon mRNA iaitu 3 base. Dan maklumat yang ada pada mRNA diterjemah ataupun ditranslasi kepada asid amino, di mana 3 base menentukan satu jenis asid amino. Semua asid amino ini akan bergabung untuk membentuk polipeptida. Akhir sekali, kita akan lihat pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Jadi ini merupakan nukleus dan anda semua sedia maklum bahawa di dalam nukleuslah terdapat kromosom. Jadi apa yang ada dalam kromosom? Kromosom terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein yang disebut sebagai histon. Lihat, ini merupakan DNA yang akan berpintal dengan protein yang disebut sebagai histon. Ingat, histon tidak membawa sebarang maklumat genetik. Jadi gabungan molekul DNA dengan histon akan membentuk nukleosom. Dan nukleosom pula akan berpintal untuk akhirnya membentuk kromosom. Jadi lihat pada gambar yang terakhir, kita ada DNA yang berpintal pada protein histon membentuk nukleosom. Nukleosom pula berpintal dan akhirnya membentuk kromosom yang terdapat dalam nukleus.